Okey. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafa'kan dan tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pemurah. Allah ciptakan kita dengan kemurahannya. Allah ciptakan kita dengan kasih sayangnya. Allah telah memelihara dan menjaga kita sejak daripada alam roh, kemudian berpindah ke alam rahim. Ketika berada di alam rahim, Allah menjaga kita dengan baik sekali. Walaupun kita berada dalam perut ibu, dalam keadaan tidak ada cahaya, dalam air yang namanya air ketuban, tapi kita tidak lemas. Dalam keadaan tidak ada makan minum yang seperti hari ini, tapi kita cukup membesar dengan sehat dalam perut ibu kita. Walaupun tidak ada udara, tapi kita tidak pernah pun kelemasan. Allahu Akbar. Tiba masa kita keluar daripada perut ibu kita, semualah sama ada lelaki muslimin muslimat. Bila kita keluar daripada perut ibu kita, itulah hakikat diri kita yang asalnya. Kita lahir dalam keadaan tidak boleh melihat. Bayi kalau keluar, dia tak sempurna lagi penglihatannya. Lalu semakin hari, bulan berganti bulan, Allah ya Basir, yang maha melihat, beri kita nikmat penglihatan. Nikmat mata yang telah kita guna 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalaulah makcik kan kat depan ni, ada orang kaya nak bagi 1 juta, dia nak mata makcik sebelah je, nak bagi tak? 1 juta makcik, nak tak? Tak mau. Okey, kita naikkan 10 juta. Tak mau juga. Allahu Akbar. 10 juta macam-macam boleh buat. Boleh buat rumah besar, ada kolam renang, boleh beli kereta besar yang kita tengok berapi je, kita tengok wildfire tu kan, geram je tengok. Kita subhanallah, kadang-kadang kita melihat rumah besar macam istana seronoknya. Kita tengok kereta besar seronoknya kalau dapat. Seronoknya dia jalan sana jalan sini, duit banyak. Sedangkan pada batang tubuh kita, Allah beri satu kurniaan dan banyak kurniaan yang takkan boleh terganti dengan apa jua harta benda ataupun nikmat di dunia ini. Mata yang telah kita guna 50 tahun. Ni kalau saya minta yang belakang sekali contohlah. Jalan ke depan dalam keadaan mata tertutup, jangan buka. Jalan ke depan datang kepada saya, lepas tu balik semula tempat duduk asal. Tak boleh buka. Agak-agak dia boleh balik tak tempat duduk dia asal? Tak boleh. Dia akan berjalan dengan sesak dada, dengan sesak nafas, dengan teraba-raba. Itu hanya 5 minit sekiranya Allah tarik sekejap saja nikmat mata. Ada manusia yang Allah beri dia mata, tapi tidak ada penglihatan. Dia tidak pernah melihat bagaimana rupa wajahnya sendiri, bagaimana rupa ibu ayahnya. Bahkan dia tak tahu pun mata itu sendiri bagaimana rupanya. Sebab matanya buta daripada kecil sampailah dia meninggal. Allahu Akbar. Allah ya Basir, beri kita penglihatan. Kemudian bila kita keluar daripada perut ibu, telinga tu tak jelas mana. Tapi daripada saban hari, sebab itu baby kalau kita panggil dia tak berpaling. Bila dah berapa hari, berapa bulan, makin jelas, makin jelas. Allah ya Sami', yang maha mendengar, berikan kita pendengaran. Ada orang
Ada telinga tapi tidak ada pendengaran. Biasanya orang peka automatik dia akan bisu. Automatik. Kenapa dia bisu? Sebab seumur hidupnya dia tidak pernah mendengar satu pun patah perkataan. Dia cuma nampak orang gerakkan mulut saja. Tapi dia tak pernah bunyi. Dia tak pernah dengar apakah huruf yang disebutkan. Seumur hidupnya tidak pernah mendengar alunan azan, ataupun alunan bacaan Al-Quran, ataupun alunan zikrullah. Allah beri dia telinga tapi tidak ada pendengaran. Kita subhanallah dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita menikmati nikmatnya mendengar suara anak panggil mak, ayah, ibu, nenek, atuk. Suara desiran angin, pergi dekat pantai pula dengar laut. Allahu Akbar. Nikmat yang ada pada batang tubuh kita sudah cukup untuk membuatkan kita jadi hamba Allah yang bersyukur, dan cukup menjadikan kita hamba Allah yang redha dan sabar saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita lahir, kita bodoh, ibu-ibu sekalian. Tak ada lahir pandai cerdik terus, tak ada. Bahkan nak cari sesuap nasi pun tak reti. Tak tahu apa-apa. Tengok baby setelah lahir, bagaimana keadaan. Kalau anak kucing, kalau lepas dia keluar daripada perut mak dia, terus boleh berjalan dah sikit-sikit. Betul ke tak? Tapi manusia bila keluar boleh tak berjalan? Kalau dibiarkan memang akan mati. Allahu Akbar. Tetapi semakin kita membesar, Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu, Allah beri kita ilmu pengetahuan sikit-sikit mengikut kadar umur kita lah. 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Allah berikan kita kebijaksanaan daripada kita tak pandai bercakap sampailah kita pandai berkata-kata. Allahu Akbar. Kita lahir tak boleh nak berdiri, tak boleh nak merangkak, memang diam je, duduk setempat. Namun subhanallah, Allahu Akbar. Allah yang qawi, yang aziz, yang matin. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha teguh. Allah kuatkan tulang belulang kita, Allah kuatkan lutut kita, kaki kita. Akhirnya kita boleh berjalan sampailah kita berlari. Allahu Akbar. Itulah hakikat kita asalnya tidak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan segala kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini untuk mengelipkan mata tu pun daya daripada Allah. Untuk angkat satu jari pun itu adalah kekuatan daripada Allah. Kalau ikutkan kita tak mampu buat apa-apa, ibu ayah sekalian. Namun setelah kita makin remaja, makin dewasa, kita lupa segala-galanya Allah yang beri. Kita gunakan mata melihat maksiat, mencari aib orang. Kita menggunakan lidah yang Allah berikan boleh berkata-kata, menyebut perihal keburukan orang, mengungkit-ungkit kebaikan diri, menyebut-nyebut kesusahan diri, marah orang sana, marah orang sini. Kita lupa lidah kita dulu masa kecil tak mampu berkata walaupun A, walaupun Ba, walaupun Ta. Tapi Allah berikan kita mampu bercakap sampai fasih. Akhirnya kita jarang menggunakan lidah untuk zikrullah. Kita jarang menggunakan lidah untuk bacaan Al-Quran. Dulu kita tak boleh berjalan, bila dah laju, kaki kita lebih banyak berjalan menuju ke tempat yang lara, yang sia-sia. Tetapi jarang dibawa menuju ke rumah Allah, ke majlis ilmu, ataupun menuju ke tempat-tempat perjuangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu kita hadir pada pagi yang barakah ini. Hakikatnya walaupun nampak kita yang berusaha datang, ada orang lelaki datang mungkin kena paksa dengan isteri dia, wallahualam. Tak juga, saya tahu orang Kedah ni memang ikhlas, memang betul-betul nak datang. Tapi memang jarang orang lelaki datang kuliah duha. Tapi subhanallah, saya bagi pujian sangat kepada lelaki yang turut hadir. Masya Allah, bukan mudah. Walaupun mungkin ada anak-anak, siapa-siapa yang datang kerana terpaksa contohnya. Hakikatnya Allah ya Qahar, ya Jabbar, yang maha menentukan, Allah yang maha memaksa,
Allah lah yang paksa untuk kita ada di sini pada hari ini, di rumahnya, di majlisnya, iaitu taman syurga Allah, majlis ilmu Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak nikmat. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak selawat sama-sama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan selawat yang kita namakan selawat Ibrahimiyah itu, yang mana Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna. Subhanallah, alhamdulillah. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak pernah putus, walaupun hubungan kita secara zahirnya telah terputus dengan Rasulullah. Kita telah pun terpisah jarak lebih kurang 1441 tahun. Tapi hakikatnya kita tidak pernah terputus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan baginda tidak pernah terputus untuk kita. Syafaat baginda bukan hanya kita dapat setelah di padang mahsyar kelak. Ini salah faham kita. Bila sebut syafaat, kita bayangkan di padang mahsyar kelak. Sedangkan syafaat dan pertolongan Nabi kita tetap dapat ketika hidup kita di dunia, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ketika di dalam kubur, bahkan setelah kita bangkit di padang mahsyar kelak. Apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan pelbagai kelebihan demi kelebihan, sebab Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat terhutang budi dengan Nabi Muhammad. Kita sangatlah bergantung harap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab baginda, Allah mencintai baginda, besarnya kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mendapat barakah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mulakan, sebelum panjang lagi tu, saya nak ucap terima kasih. Nanti nak sambung balik pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ucap terima kasih kepada pihak Masjid Batu. Sebab sebelah sana ada Masjid Papan. Ini namanya Masjid Batu Permatampau, Kedah. Allahu Akbar. Permatampau, Penang. Masya Allah. Daripada jauh lagi masjid ni, bukan pokok je hijau. Pokok tu memang banyak menghijau. Masjid ni pun hijau, nampak daripada jauh. Dalam pun hijau, bawah hijau, dinding hijau semua. Atas putih. Memang eloklah hijau putih kan. Masya Allah. Itulah jiwa kita pun, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu juga insya Allah pemandangan hijau ini, mudah-mudahan kita kekal dapat lihat di dunia. Begitu juga kekal dapat dilihat di akhirat kelak. Kerana di antara warna syurga ialah warna kehijauan. Subhanallah. Antara warna kegemaran Rasulullah juga hijau. Ada pakaian Rasulullah pakai warna hijau baldu. Allahu Akbar. Memang sejuk je mata memandang kalau warna hijau. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya terkejut sebenarnya bila masuk. Tengok bahagian atas ni, kemain lagi modelnya. Mesti pembinaan ni, engineer arkitek ni dibuat dengan teliti. Kan lawa tu, cuba tengok. Kalau tak tengok nanti tak perasan. Tengok dia punya aircon ni, dia punya kipas ni, apa semua ni. Bukan apa ibu-ibu saya suruh tengok. Kita pergi banyak masjid. Ada masjid dapat sumbangan dibuat sikit-sikit. Sikit-sikit macam tu kita kan nampak kurang terancang kadang tu. Nampaklah duduk beki situ, beki sini, subhanallah.
Saya percaya masjid ini juga dibina dengan infak kaum muslimin dan muslimat. Hasil kerana cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan perjuangan. Dan masjid ini sudah tentu dibina dan disiapkan dengan penuh terancang, penuh baik daripada awal saya masuk tadi. Dengan ada pasti yang begitu cantik, begitu kemas sekali. Saya rasa takjub. Bersih sangat. Kalau pergi kat tandas tu macam boleh tidur. Padahal tandas tu tempat kanak-kanak. Jarang jumpa tandas untuk pelajar pasti, pelajar kanak-kanak. Bersih macam tu boleh tidur. Tak percaya buat lawatan lepas ni. Mula AJK pergi cuci sungguh-sungguh tu. Tapi memang bersih, Masya Allah. Kan orang kata kalau nak tengok satu tempat itu bersih atau tidak, rumah tu bersih ke tidak, tengok kat tandas. Jangan tengok kat ruang tamu, memang tip-top. Tapi nak tahu jiwa orang di rumah itu pembersih atau tidak, tempatnya tandas. Dia gahal ke tak tu orang Ganu tu, tak tahulah. Maksudnya daki-daki, hitam apa, tempat tandas apa semua, subhanallah. Allahu Akbar, Masya Allah.